Okey, baiklah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman Zamani bin Muhammad Zamri, dan pada hari ini saya akan membentangkan draft proposal saya, draft proposal untuk projek tahun akhir saya yang bertajuk Pembangunan Bahan Bantu Mengajar Aplikasi Permainan Roblox Perang Imuniti bagi subtopik Jenis Keimunan Biologi Tingkatan 4. Okey, jadi nombor matrik saya lupa untuk saya beritahu, di 2018 2085759, dan penyelia bagi projek tahun akhir saya adalah Encik Zahid bin Mat Said. Okey, jadi saya teruskan dengan latar belakang kajian. Okey, jadi untuk latar belakang kajian, sedikit pengenalan berkenaan dengan apa itu permainan perang imuniti. Okey, jadi perang imuniti ni adalah sebuah aplikasi permainan yang menggunakan platform perisian permainan Roblox, yang mana ianya boleh menjadi bahan bantu mengajar bagi guru-guru bagi mengajar subtopik jenis keimunan bagi mata pelajaran biologi untuk tingkatan 4. Okey, jadi seterusnya, kenapa saya nak cipta permainan digital? Okey, sebab apa? Antara salah satu sebabnya, sebab Rainer, Tangkui dan Tan ada menyatakan bahawa permainan digital sememangnya mendapat permintaan dan sambutan yang tinggi, dan ini berlaku disebabkan permainan digital menawarkan sesuatu yang sangat dicari oleh individu, iaitu hiburan dan kepuasan. Okey, jadi pada zaman sekarang ni kita lihatlah, tak kira uh, uh, usia tua, muda ataupun yang kecil kan. So sekarang kita tengok mereka banyak menghabiskan masa dengan aplikasi permainan digital. Jadi saya ingat sekiranya saya mampu mencipta satu aplikasi permainan digital dan saya terapkan pembelajaran di dalam tu, mungkin saya boleh menghasilkan sesuatu yang boleh meningkatkan kefahaman pelajar lah di dalam mata pelajaran biologi. Okey, seterusnya Wong dan Kamisa Osman juga ada menyatakan bahawa permainan dalam pembelajaran ni bukan sahaja dapat meningkatkan keseronokan dalam pembelajaran, malah ia juga dapat meningkatkan penguasaan isi kandungan dalam kalangan pelajar, meningkatkan minat pelajar, motivasi pelajar dalam pembelajaran, dan juga dapat mengubah persepsi pelajar terhadap sains. Jadi Wong dan Kamisa ni bagi tahu konsep permainan di dalam pembelajaran ni dapat meningkatkan kefahaman pelajar lah, dan saya berharap apa yang saya ingin lakukan ni, kajian yang ingin saya buat ni dapat meningkatkan minat dan mengubah persepsi pelajar terhadap mata pelajaran biologi. Okey. Jadi seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah. Untuk penyataan masalah saya ada dua, iaitu berkenaan tentang pandangan pelajar terhadap mata pelajaran biologi dan juga amalan guru uh, yang masih berlaku pada zaman sekarang ni lah. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini, menurut penulisan Wan Hanim Yahya pada tahun 2015, terdapat banyak konsep ataupun tajuk yang ada di dalam mata pelajaran biologi sukar untuk difahami oleh pelajar, terutamanya di peringkat sekolah menengah. Jadi saya nak kikis persepsi negatif pelajar terhadap bahawa mata pelajaran biologi ni susah. Okey. Jadi itu adalah salah satu sebab masalah yang ingin saya tangani. Okey, jadi bagi untuk amalan guru pula, Norazlin Muhammad Rustin dan Siti Rahimah Ali tahun 2009 ada menyatakan bahawa kebanyakan guru pada zaman sekarang ni masih dipengaruhi paradigma tradisional dalam amalan pengajaran yang menjadikan mereka enggan meluangkan sedikit masa tambahan untuk membangunkan sendiri resos pembelajaran abad ke-21. Jadi bukanlah semua, tapi segelintir guru pada zaman sekarang ni masih lagi mengekalkan pengajaran secara tradisional. Diorang tak nak guna sebab dia orang kata susah nak dapat. Jadi saya harap bila saya buat aplikasi ni, ianya dapat memudahkan dan memperbanyakkan lagi resos pembelajaran abad ke-21 bagi guru-guru yang tak reti lah, yang sukar untuk mendapatkan resos. Okey. Jadi seterusnya, Daniel Arif Abdul Muttalib juga ada bagi tahu bahawa kecemerlangan dalam sesuatu mata pelajaran akan sukar dicapai sekiranya guru tidak mengambil kira aspek pengajaran yang terkini dan masih lagi mengamalkan gaya pembelajaran yang tradisional. Okey, jadi
bila guru masih lagi mengamalkan gaya pembelajaran yang tradisional, jadi sesuatu mata kecemerlangan dalam sesuatu mata pelajaran itu sukar dicapai lah. So dengan adanya aplikasi permainan saya yang ingin saya bina ni, saya harap ini dapat meningkatkan kecemerlangan pelajar dalam sesuatu mata pelajaran, terutamanya mata pelajaran biologi. Okey, jadi untuk objektif dan persoalan kajian pula. Jadi bagi objektif dan persoalan kajian, uh, saya ada 3 objektif kajian, yang mana yang pertama adalah untuk membangunkan permainan perang imuniti sebagai bahan bantu mengajar dalam subtopik jenis keimunan biologi tingkatan 4. Yang kedua, objektif kajian saya adalah untuk menentukan kesahan permainan perang imuniti, dan yang ketiga untuk menentukan kebolehgunaan permainan perang imuniti daripada segi aspek kefahaman, pengetahuan dan motivasi. Bagi persoalan kajian saya pula, saya nak tahu adakah permainan perang imuniti ni mempunyai kesahan yang baik, dan yang kedua adalah adakah permainan perang imuniti ni mempunyai nilai kebolehgunaan yang baik. Seterusnya, teori yang mendasari kajian. Jadi saya pilih 3 lah teori, iaitu yang pertama teori pembelajaran konstruktivisme, teori model Adi, dan teori pembelajaran inquiry. Jadi apa itu teori pembelajaran konstruktivisme ni? Teori pembelajaran konstruktivisme ni Suparlan 2019 bagi tahu, ianya menjelaskan bahawa teori konstruktivisme ni adalah sebuah teori yang sifatnya membina daripada segi kemampuan, kefahaman dan di dalam proses pembelajaran. Manakala bagi model Adi pula adalah sebuah proses reka bentuk pengajaran lebaran, kerana setiap peringkat ada penilaian formatif yang mungkin menjadi penentu kembali semula ke peringkat yang sebelumnya. Kutipan daripada Jupri Bachotang 2016. Dan untuk teori pembelajaran inquiry pula, menurut Kementerian Pendidikan Malaysia 2014, pembelajaran berasaskan inquiry ni adalah salah satu pendekatan bagi mencari jawapan kepada persoalan yang diutarakan. Jadi ini adalah 3 teori utama yang mendasari kajian saya bagi membina aplikasi permainan digital ni, perang imuniti. Okey, seterusnya dapatan kajian lalu. Okey, hasil daripada bacaan saya, daripada pembacaan saya berkenaan dapatan kajian lalu, saya lihat berkenaan kajian yang berkonsepkan pembelajaran berasaskan permainan, sebab saya nak cipta aplikasi permainan. Jadi konsep yang saya gunakan adalah pembelajaran berasaskan permainan. Okey, jadi melalui kajian yang dilakukan oleh Umi Azmah Hasran 2019, tahap penerimaan pelajar adalah baik dalam kalangan pelajar bagi penggunaan aplikasi pembelajaran berasaskan permainan sebagai alat bantu mengajar bagi modul pembelajaran self-view. Jadi Umi Azmah Hasran ni dia buat modul pembelajaran self-view yang mana ianya berkonsepkan pembelajaran berasaskan permainan, dan tahap penerimaan dalam kalangan pelajar adalah baik. Itu adalah daripada kajian dia lah. Daripada kajian Rainer, Tangkui dan Tan pula, dia menyatakan bahawa penggunaan Minecraft dalam pembelajaran berasaskan permainan digital ni dapat meningkatkan pencapaian murid berbanding penggunaan kaedah konvensional. Mereka gunakan perisian Minecraft, saya nak gunakan perisian Roblox sebagai platform saya lah. Okey, jadi saya harap ianya dapat menghasilkan dapatan yang samalah seperti Rainer, Tangkui dan juga Umi Azmah Hasran. Okey, jadi reka bentuk kajian saya ada 3, iaitu yang pertama kajian kuantitatif, yang kedua model Adi, dan yang ketiga reka bentuk pembangunan. Seterusnya, okey, ini adalah prosedur kajian saya lah, iaitu model Adi. Yang mana model Adi ni, yang seperti mana kita tahu, ianya terdiri daripada 5 komponen utama: analisis, design, development, implementation dan evaluation. Okey, bagi bahagian analisis, saya akan melakukan kajian dan bacaan terhadap kajian-kajian yang terdahulu serta RPT ataupun RPH daripada cikgu-cikgu. Saya nak tengok apakah kelemahan yang ada di dalam topik jenis keimunan ni. Okey, seterusnya design, saya akan buat prototipe awal permainan perang imuniti ni. Saya akan rangka konsep dia bagaimana, watak apa yang saya nak guna, elemen-elemen yang berkaitan yang perlu ada dalam konsep perang imuniti ni, permainan perang imuniti ni. Dalam segi development, pembangunan pula, saya akan memberikan memasukkan arahan, jenis aktiviti yang ada di dalam permainan tu, dan juga pengekodan lah
Dan saya akan memasukkan pengetahuan sedia ada berkenaan jenis imuniti, subtopik jenis imuniti, minta maaf, jenis keimunan di dalam aplikasi permainan tersebut. Dan bagi bahagian implementation dan evaluation pula, saya akan mengedarkan borang soal selidik kesahan pakar dan kebolehgunaan permainan kepada responden-responden lah. Okay, dan kesemua komponen ni akan membentuk saya punya aplikasi permainan, iaitu perang imuniti, yang mana disokong oleh teori pembelajaran inkuiri dan pembelajaran konstruktivisme. Okay, jadi bagi sampel dan kaedah persampelan kajian pula, populasi yang saya pilih adalah guru-guru biologi di negeri Kedah, Perak dan Selangor. Yang mana sampelnya bagi kajian sebenar saya pilih 30 orang, bagi kajian rintis saya pilih 15 orang, dan kaedah persampelannya adalah saya ingin gunakan teknik persampelan rawak mudah. Okay, instrumen kajian saya ada dua, iaitu borang kesahan pakar dan borang soal selidik kebolehgunaan. Di mana borang kesahan pakar ada dua jenis, saya nak edarkan, iaitu kesahan muka dan juga kesahan kandungan. Dan borang soal selidik kebolehgunaan ada 3 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C, di mana bahagian A adalah demografi responden, bahagian B adalah soalan kebolehgunaan, dan bahagian C adalah cadangan penambahbaikan. Dan seterusnya bagi bahagian yang terakhir, iaitu penjajaran kajian. Okay, untuk objektif kajian yang pertama, instrumen yang digunakan untuk mengumpul data, okay, adalah borang kesahan pakar lah, yang mana ada dua borang kesahan yang saya akan gunakan, akan edarkan, kesahan muka dan kesahan kandungan. Okey, jadi kesahan muka ni saya akan menggunakan kaedah analisis data Cohen-Kappa Index lah, CKI, yang mana nilai CKI ni nilai lebih ataupun sama dengan 0.61 adalah nilai kesahan yang baik. Manakala untuk kesahan kandungan pula, saya akan gunakan kaedah analisis Content Validity Index, yang mana nilai CVI lebih ataupun sama dengan 0.81 adalah nilai kesahan yang baik. Okay, bagi objektif kajian yang kedua pula, untuk menentukan kebolehgunaan permainan perang imuniti dari aspek kefahaman, pengetahuan dan motivasi, saya akan instrumen yang saya gunakan adalah borang soal selidik. Okay, untuk kajian rintis dan kajian sebenar saya akan gunakan borang soal selidik lah. Okay, di mana untuk kajian rintis, borang soal selidik itu saya akan menggunakan kaedah analisis data Cronberg alpha lah, yang mana nilai alpha lebih ataupun sama dengan 0.61 adalah nilai kebolehgunaan yang boleh diterima. Manakala bagi borang soal selidik untuk kajian sebenar pula, saya akan gunakan kaedah analisis data nilai skor min, yang mana skor min sama dengan ataupun lebih daripada nilai 3.51 adalah nilai kebolehgunaan yang tinggi. Dan yang terakhir sekali, ini adalah prototipe permainan digital saya lah. Kalau panel-panel boleh lihat, ini adalah aplikasi perisian Roblox lah. So dekat dalam aplikasi ni saya akan bangunkan permainan perang imuniti saya, yang mana saya mengambil ilham ni daripada permainan PUBG lah. PUBG yang famous lah dalam kalangan anak muda sekarang ni. Okay, jadi dan ini adalah sebahagian daripada rujukan saya bagi menyiapkan draft proposal kajian tahun akhir saya ni. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kesemua panel, iaitu Dr. Hakimi, Dr. Nurul Bahiyah dan Dr. Fatimah, kerana sudi mendengar pembentangan draft proposal kajian tahun akhir saya. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.